أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Penonton, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi membacakan kitab yang sama, Tanbih Al-Ghafilin. Masih dikira di dalam bab-bab yang awal, iaitu masih lagi kita membincangkan bab mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla yang melimpah ruah. Dan kita dalam siri yang episod yang ketiga dalam bab rahmat Allah ini, kita mulakan dengan perkataan Ibnul Fadl daripada Muhammad Ibn Khuzaimah daripada Khaisamah dengan sanadnya daripada Muawiyah bin Qurrah telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, arba'u ayatin fi suratin nisa khairun minad dunya jami'uha. Ada 4 ayat dalam surah An-Nisa yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksudnya apa? 4 ayat ini membawa kepada kita kebahagiaan yang lebih membahagiakan daripada seluruh kebahagiaan dunia. Ayat ini membawakan kepada kita satu ketenangan yang luar biasa untuk kita sama-sama memahami dan mentadabburi. Jadi surah An-Nisa ini kita tahu bahawa surah yang diturunkan dengan penuh hukum hakam, dengan penuh pendoman syariat, tetapi diselitkan juga di dalamnya ayat-ayat yang mendamaikan jiwa, yang menenangkan hati, tetapi perlu dengan tadabbur, bukan dengan bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian pun tenang juga. Contohnya ayat yang pertama surah An-Nisa ayat 116. Dia disusun mengikut apa yang Ibnu Mas'ud sebutlah, bukan mengikut susunan ayat. Dia jadi terbalik. Jadi Ibnu Mas'ud buat mari ayat 116 dulu, kemudian ayat 64, kemudian ayat 31, kemudian ayat 11, berdasarkan apa yang ada dalam kitab. Ibnu Mas'ud kata apa? Ia adalah lebih baik daripada dunia dan isinya, dan seluruhnya, mana isi seluruh isinya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Cerita pasal syirik tapi dapat ketenangan. Macam mana? Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan sesiapa yang mensyirikkan dengannya, wa yaghfiru ma duna dzalik, tetapi Allah mengampunkan selain daripada itu. Apa yang bawah pada syirik Allah ampunkan. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah, siapa yang mensyirikkan dengan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh, yang nyata. Maksudnya apa?
Maksudnya kalau hampa buat dosa banyak mana pun, selagi mana dosa itu bukan dosa syirik, Allah boleh ampunkan kalau dosa dengan Allah SWT. Kalau dosa pada Allah. Kalau maksiat itu, maksiat kita dengan Allah sahaja. Bukan dengan menzalimi jiran ke, menzalimi anak isteri ke, menzalimi kawan-kawan ke, menzalimi orang-orang yang terdekat ke. Itu cerita lain. Ini cerita kita dengan Allah. Sebab bila kita ambil hak orang, likulli zi haqqin haqqah. Setiap orang, setiap yang memiliki hak, hak dia. Jadi tapi kalau dengan hak Allah, Allah akan ampunkan. Selain daripada pelanggaran syirik. Selain kita mengangkat Tuhan selain daripada Allah, kita menyembah selain daripada Allah, maka itu cerita lain. Tetapi kalau dosa tinggal solat, dosa yang lain-lain, Allah boleh ampunkan. Allah boleh ampunkan sekiranya Allah kehendaki. Allah bagi tahu kat sini. Jadi ini satu ketenangan bagi sahabat-sahabat. Ini adalah satu optimistik yang Allah perasaan optimis yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat. Ya, sahabat-sahabat ini mereka memang hidup lillah fillah kerana Allah dan di jalan Allah. Mereka tidak ada keinginan-keinginan keduniaan yang mengganggu keimanan mereka. Jadi kita kena jaga betul-betul tauhid itu. Kena menjaga betul-betul ikhlas itu. Kena menjaga betul-betul pengabdian kita semata-mata mengharapkan redha Allah. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, Ibnu Mas'ud baca ayat yang kedua. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'u. Semula. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini juga untuk sahabat dan juga kita juga mengambil i'tibar ataupun mengambil ketenangan itu. Walau annahum izzalamu anfusahum. Kalaulah mereka telah melakukan kezaliman pada diri mereka, maknanya buat dosa lah. Kita tidak boleh zalimi diri kita melainkan dengan perkara-perkara akhirat. Tapi lah ni ada orang zalim diri sendiri dengan perkara-perkara dunia. Dia kelar diri dia macam-macam lah. Tapi itu juga menzalimi diri dengan akhirat. Ja'uk, mereka datang kepada kau. Lepas buat zalim, mereka datang kepada kau. Wastaghfarullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan engkau, wahai Muhammad SAW, Rasulullah, minta ampun kepada mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, maka akan kamu dapati Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Ini penting. Kita buat dosa je, jangan fikir, nanti dah dulu tak nak taubat lagi, tak puas lagi. Tak, taubat terus. Minta ampun terus. Buat lagi, minta ampun lagi. Minta ampun. Jangan pernah berhenti minta ampun walaupun tak berhenti bermaksiat. Tapi dalam masa yang sama kita mendidik diri kita lah agar malu dengan Allah. Duk minta ampun, buat lagi, minta ampun, buat lagi, minta ampun, buat lagi. Tetapi jangan kita sampai, aku ni nak buat lagi ni, sekejap lagi minta ampun, sekejap lagi buat lagi. Jadi tak, teruskan minta ampun. Jangan berhenti bertaubat tetapi berhentilah bermaksiat. Jangan kita terbalik. Nanti taubat pun taubat main-main juga. Tak, teruskan bertaubat. Bukan teruskan bermaksiat. Maksud saya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan selagi mana hamba itu minta ampun. Tetapi orang yang bermaksiat akan sampai satu ketika dia rasa, aku ni ngarut je taubat pun. Terus je lah dia buat maksiat. Tak, kita kena kalahkan maksiat, menangkan taubat. Jadi
Tiap kali kita bermaksiat, terus minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Terus minta ampun kepada Allah. Terus rasa menyesal. Siapa yang tidak mengikuti maksiatnya dengan sesalan, maka hatinya akan cepat menjadi gelap. Ini penting kita sentiasa melazimi taubat. Kalau tak rasa buat salah pun, tak rasa macam tak ada buat maksiat pun, minta ampun juga. Tak rasa buat maksiat pun, teruskan bertaubat. Sebab tak rasa bersalah itu telah bersalah. Manusia ni hidup dalam hutang dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tiba-tiba rasa relax. Tak ada apa, mana ada apa hari ni. Tidak. Mustahil kita tidak ada melakukan pelanggaran. Dengan nikmat Allah yang sangat banyak ini, mustahil kita akan melalui jalan seharian kita tanpa melakukan sebarang pelanggaran pada nikmat Allah. Paling kurang syukur kita tidak mencukupi. Minta ampun kepada Allah. Walau annahum, dan kalaulah keadaan mereka itu izzalamu anfusahum, ketika mereka telah menzalimi diri mereka, ja'uka fastaghfirullah, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad dan mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah SAW pun minta ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima. Kita macam mana? Kita tak ada Rasulullah SAW nak pergi minta ampun dekat Allah di hadapan Nabi. Tak ada. Tidak berlaku i'tiraf. Macam mana? Macam mana? Kita tengok ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, wa qawluhu azza wa jalla, idh tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Maksud dia apa? Sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kami cegah kamu daripadanya, kami ampunkan daripada kamu kejahatan-kejahatan kamu. Maknanya kalau kita tahan diri kita daripada maksiat yang besar, contohnya tahan diri kita daripada mengamalkan riba, tahan diri kita daripada melakukan zina, tahan diri kita daripada minum arak, tahan diri kita daripada main judi, tahan diri kita daripada mencuri, membunuh, memaki hamun, memfitnah. Apa Allah kata? Nukaffir ankum sayyiatikum. Hak dosa tadi memang tak buat lah. Tapi sebab kita tak buat dosa tadi, dosa-dosa yang lain digugurkan. Wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kamu mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia. Syurga lah. Tak buat dosa tu bukan sekadar tak dapat dosa, tapi diampunkan dosa yang lain. Kita mencegah diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang keji ni, Allah hapuskan perbuatan-perbuatan yang terkutuk yang lain, yang kecil-kecil. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada orang tu, dia ni bukan yang baik sangat pun, tapi bila kematian dia kematian yang baik. Orang tak sebut pun kejahatan-kejahatan dia yang sikit-sikit tu. Ini antara puncanya. Ini jawapan yang saya tanya tadi. Kita ni dah tak ada Rasulullah, macam mana? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang buat perkara yang terkutuk, sayyi, benda yang keji, su, i'mal su, buat benda-benda yang buruk, au yazlim nafsah, ataupun menzalimi dirinya, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, astaghfirullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم سبحانك لا علم سبحانك اللهم بحمدك سبحانك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mengulang-ulang ayat-ayat taubat ini, kata-kata istighfar ini, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Minta ampun ke Allah. Jadi ayat ini, 4 ayat ini, Ibnu Mas'ud kata lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebab apa? Satu jaminan orang yang hidup dengan penyesalan ini, orang yang hidup dengan rasa bersalah ini, orang yang hidup dengan meminta ampun ini, dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini penting. Pertama, kita cuba sedaya upaya untuk menjauhi maksiat, khususnya syirik. Yang kedua, sentiasa minta ampun kepada Allah, sentiasa minta Allah ampunkan kita. Jangan pernah kita putus harap daripada minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kerja kita minta ampun kepada Allah. Allah sentiasa menunggu kita untuk minta ampun kepada Allah. Jadi ini adalah satu kumpulan ayat yang bila kita baca, kita perlu rasa perlunya kita menjauhi maksiat dan betapa indahnya hidup dalam taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Ini hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Albani dalam Sahih Al-Jami'. Jadi Imam Albani kata sahih. Apa dia? Apa Nabi kata? Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku untuk orang yang ada dosa besar di kalangan umat. Seolah-olah macam, okeylah kan, kita buat dosa besar. Tapi nanti Nabi bagi syafaat. Ingat, ada dosa-dosa yang Nabi sebut. Siapa buat begini, laisa minni. Siapa buat begini, laisa minni. Siapa buat begini, laisa minni. Ini kena hati-hati. Jadi kita ingat, ini tak apa kita buat dosa ni, nanti Nabi bagi syafaat. Tak. Ini hadis umum. Ada hadis-hadis yang mengecualikan. Kemudian Jabir sendiri menghuraikan apakah maksud itu. Man lam yakun min ahli al-kaba'ir fama lahu walisyafa'ah. Jadi seolah-olah Jabir kata, orang yang tak pernah buat dosa besar tak perlu beri syafaat Nabi. Nampak tak kefahaman sahabat macam mana? Kita nak menyusahkan Nabi pasal apa? Kita tak payah buat dosa besar. Kenapa kita nak menyusahkan Nabi SAW? Tetapi kalau kita dah buat dosa besar, kita perlulah kepada syafaat Nabi. Tapi Jabir kata apa? Man lam yakun min ahli al-kaba'ir fama lahu lisyafa'ah. Kalau dia tak pernah buat dosa besar, kenapa dia nak perlu pada syafaat? Yani la yahtaj ila syafa'ah. Dia tak perlu pada syafaat. Dia dah mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, dah dimasukkan dalam syurga dah. Nabi tak payah cari-cari dia, Nabi tak payah keluarkan dia daripada neraka. Ini penting meninggalkan dosa besar. Dan tidak semestinya kita buat dosa besar, automatik kita akan dapat syafaat Nabi. Belum tentu. Kalau kita buat dosa dan kita tidak tergolong dalam umat Nabi, macam mana? Kami lahir selepas Nabi SAW, kami beriman dengan Muhammad SAW. Betul. Tapi apakah iman yang sebenar? Adakah iman kita ini iman yang dikira sebagai umat Muhammad? Itu belum pasti.
Yang pastinya apa? Jauhi dosa besar. Jauhi sedaya mampu. Kalau dah terjebak, banyakkan selawat. Banyakkan perkara-perkara yang menyebabkan kita ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang kedua pada hari ini. Yang ketiga, diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW bahawasanya baginda SAW telah bersabda, hadis ini ada perbincangan. Hadis ini sahih sampai kepada Anas sahaja, tapi dia mauquf. Kalau riwayat Anas, hadis ini bukan. Wa akhrajahu Hinad bin Az-Zuhd. Mana hadis ini mauquf, jatuh tabi'in, terus sampai kepada Anas. Annahu qala syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati man kazzaba biha lam yanilha. Syafaatku kepada ahli al-kaba'ir daripada kalangan umatku, barang siapa yang mendustakan dengannya, maka tidak akan mendapatinya. Maknanya siapa yang tak percaya tentang syafaat, tak percaya tentang akhirat, macam mana dia dapat syafaat? Tak ada harapan. Kesian. Dia dah buat dosa besar. Tak boleh pula dapat syafaat sebab tak beriman dengan Nabi SAW. Bahkan tak percaya pun. Betul ke yang kena ikut Muhammad ni diduduk? Nabi Muhammad SAW ni diutuskan zaman dulu. Kita ni duduk zaman serba canggih. Kena ikut lagi ke? Tak payah dah. Ini syariat untuk orang zaman perang pakai pedang. Dan ni zaman orang perang pakai drone. Jadi tak payah ikut dah. Ini adalah kefahaman yang menyebabkan kita terkeluar daripada syafaat. Ataupun kata, solat buat apa? Orang hak solat tu tak senang pun. Wal'ayazubillah. Memang solat ni bukan untuk dunia. Memang orang kata, tengok orang tu, hidup senang lenang. Solat pun dia jaga solat dia. Bukan solat untuk hidup senang. Tetapi bila orang solat ni, kemungkinan senangnya itu kerana solatnya. Tapi kalau solat untuk hidup senang, rugi lah. Kan kita kan nak ikhlas itu dalam solat, nak melakukan ibadah itu semata-mata kerana Allah. Kalau solat sebab nak senang, macam mana? Kalau Allah bagi senang, habislah, tak ada dah pahala solat itu. Tetapi antara hikmah ataupun kebaikan solat ini, bila dia solat, Allah pemudahkan, Allah senangkan hidupnya. Tapi ada tak orang solat tu susah? Ada. Sahabat Nabi tak semua senang. Sahabat Nabi ada yang miskin. Contohnya Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah. Bukan orang calang-calang orang itu. Mereka ini orang yang saleh. Tetapi hidup mereka susah juga. Tapi mereka terkesan ke dengan susah mereka itu? Tak. Tidak terkesan. Mereka tetap menjadi dermawan, tetap menjadi orang yang bersegera melakukan amal-amal saleh. Kita kalau susah, semua jadi alasan tersusah tu. Kenapa tak pergi masjid? Saya ni susah nak cari makan. Kenapa tak pergi masjid? Kenapa tak sedekah? Kami ni susah nak bagi apa? Kenapa tak berdakwah? Kami ni susah nak dakwah, siapa nak dengar? Semua salah ke susah. Akhirnya dia susah dunia dan susah akhirat. Sebab apa? Tak ada apa nak bawa balik depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kat dunia susah dah. Tapi sebab duduk sandarkan dengan susah, akhirnya tak buat apa-apa kebaikan. Macam mana nak kaya akhirat? Kenapa tak berzikir? Masa mana nak berzikir? Duduk sibuk cari rezeki nak bagi makan anak isteri. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita bukanlah daripada kalangan itu. Seterusnya diriwayatkan daripada Muhammad bin Munkadir daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anha telah berkata, Nabi SAW telah keluar kepada kami, faqal kharaja min indi khalili Jibril sallallahu alaihi anifa. Telah keluar daripada aku, maknanya Jibril baru datang jumpa dengan Nabi SAW tadi. Nabi kata, telah keluar daripada sisiku, temanku Jibril
selawat Allah dan ke atasnya baru tadi. Faqal, dan Jibril pun berkata, ini Nabi cerita balik kepada sahabat-sahabat. Faqal, Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyya, demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran sebagai seorang nabi. Inna lillahi 'abdan min 'ibadihi, sesungguhnya ada seorang hamba Allah daripada kalangan hamba-hambanya. Abidallahu ta'ala 500 sanah, telah mengabdikan diri kepada Allah 500 tahun. Ala ra'si jabalin, di atas satu puncak bukit. Ardahu wa tuluhu 30 zira'an fi 30 zira'an. Lebarnya dan tingginya 30 kali 30 hasta. Wal bahru muhitan bihi 4,000 farsakh. Dan laut yang mengelilinginya itu 400,000 farsakh. Min kulli nahiyah. Maknanya dia pergi ke utara, pergi ke timur, pergi ke selatan, pergi ke barat, laut. Sejauh 4,000 farsakh. Farsakh ni saya pun tak tahu apa dia. Mungkin batu nautika. Kalau kata 4,000 kilometer pun jauh lah. 4,000 batu nautika pun jauh. Ataupun ada ukuran lain, Allah Ta'ala alam. Kita tak erti sangat babak laut ni. Darat pun tak habis ukur. Ajrallahu lahu ainan. Dia duduk atas tanah tu, luas dia 30 hasta kali 30 hasta. Tinggi bukit tu pun 30 hasta. Dia duduk mengabdikan diri kepada Allah. Allah keluarkan mata air azbatan bi'ardil al-asbah. Untuk dia minumlah. Bima'in azbin, dengan air yang sangat lazat. Yastanki'u fi asfalil jabal. Wa syajaratun rumman kulla yawmin yakhruj lahu minha rummanah. Maknanya air itu tadi keluar daripada bawah bukit. Dan keluar ada satu pokok delima. Ada satu pokok delima, setiap hari keluar sebiji buah. Faiza amsa nazala fa asaba binal wudu. Jadi air tadi duduk mengalir ke bawah bukit. Bila petang dia pun turun untuk ambil wudu. Wa akhadha tilka rumanah, dan petik buah itu. Fa akalaha, untuk dimakan. Summa qama li salli, kemudian dia bangun untuk solat. Fa sa'alahu rabbahu an yaqbidahu sajidan, dan dia minta Allah untuk ambil dalam keadaan dia sujud. Wa an la yaj'al lil ardi wa la li syai'i ala jasadihi sabilan, dan jangan reput mayat dia ini dimakan oleh tanah ataupun apa-apa sahaja. Hatta yab'athahu wa huwa sajidun, dan bila mana dia duduk sujud itu, daripada dia mati sampailah dia kembali kepada Allah. Sampailah dibangkitkan semula kepada Allah. Sehinggalah Allah mengambilnya dalam keadaan dia membangunkan dia semula dalam keadaan dia sujud. Dan Allah buat begitu. Dia hidup semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Dan dia mati dalam keadaan dia sujud. Dia sujud itu daripada dia mati itu sampai hari kiamat nanti, sampai dia dibangkitkan oleh Allah semula. Qala Jibril alaihissalam. Jibril sambung lagi. Cerita ni panjang. Tapi cerita bila panjang ni biasalah. Bila panjang aja ni dia dhaif. Sebab sanad dia ada seorang nama dia Sulaiman bin Haram. Sulaiman bin Haram ini tidak dikenali sebagai perawi hadis. Mana orang tak kenal dia ni, siapa dia? Allah Ta'ala alam. Tapi kita terus sambung ceritanya tadi. Kita ambil iktibarnya. Dah boleh bawa kita, rahimahullah, boleh bawa kita pun ambil iktibar pengajaran. Cerita ni menarik. Qala Jibril alaihi salam. Jibril sambung cerita tadi. Fanahnu namurru alaihi idza habatna. Kami bila kami turun dekat engkau wahai Muhammad nak bagi wahyu, kami akan lalu di sisinya. Wa idza arajna,
Dan bila kami naik, mana turun naik, malaikat duduk tengok dia. Wa huwa ala halihi fi sujud, dan dia duduk dalam keadaan sujud tu lah. Kat mana dia duduk ni? Ini soalan orang Melayu suka tanya. Dia duduk tak mana? Kat mana orang ni? Itu bukan perbincangannya. Dia duduk tengah laut dah, cerita dah tadi. Qala Jibril alaihi salam, fanajidu fil ilmi annahu yub'atsu yaumil qiyamah. Kami dapat baca di dalam kitab ilmu, maknanya di sisi mereka lah. Dia bila dibangkitkan di hari kiamat nanti. Maknanya Jibril cerita ni masa depan, masa selepas kiamat. Fayuqifu baina yadayillah. Lalu dia diberdirikan di hadapan Allah Ta'ala. Fayaqulu Rabbi tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berkata, Adkhilu abadi al-jannata birahmati. Masukkanlah hamba ku ini ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Fayaqulu al-abd. Hamba tadi kata, La. Mana boleh? Bal bi'amali. Tetapi dengan amal aku lah. Aku sujud lama mana ni? Faqila Allahu lil malaikatihi. Allah pun kata pada malaikatnya, Hasibu abdi bi ni'mati alaih. Hitung amal apa hamba aku ini dengan nikmatnya ke atas, nikmatku ke atasnya. Dengan amalannya, mana timbang nikmat aku dengan amal dia. Fayajidu ni'matul basar qad ahatat bi'ibadatihi 500 sanah. Nikmat penglihatan sahaja, dia boleh lihat sahaja, ditimbang dah habis pahala dia 500 tahun. Wa baqiyat nikmat jasad. Tapi ada lagi nikmat tubuh badan. Wa yaqul adkhilu abdi nar. Masukkan dia dalam neraka. Sebab apa? Tak boleh cover. Ibadah dia tak berbaloi dengan nikmat Allah bagi. Untung tak balik dengan modal. Ini kita punya kira-kira lah. Jadi, tak boleh cover. Nikmat ibadah 500 tahun tak boleh cover. Kita hidup 500 tahun ke? Kita hidup berapa puluh tahun je. Kalau orang hidup 100 tahun pun orang kata bila nak mampu orang tu. 100 tahun. Kalau 500 tahun, 5 kali mampu lah. Ni orang Kedah lah mampu. Orang Selangor dengan apa Ustaz dia duduk mampu. Mati ya. Kita perhabis ni je. Fayaqulu dukhulu abdin nar fayaji'a ila nar. Dia pun dibawa ke dalam neraka. Dia bawa ke neraka. Tak masuk neraka lagi lah. Fayunadi. Dia pun menyeru, Ya Rabbi birahmatika adkhilna jannah. Ya Allah Tuhan aku, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Fayaqulu Allah Ta'ala radduh, kembalikan dia. Fayuqifu baina yadillah Ta'ala. Dia pun duduk depan Allah Azza wa Jalla balik. Fayaqul abdi man khalaqak walam takun syai'a. Siapa yang menciptakan engkau belum engkau jadi apa-apa? Fayaqul anta ya Rabbi. Engkau lah Tuhan. Fayaqul akana zalika bi'amalika am birahmati. Menciptakan engkau itu dengan rahmat engkau, dengan amal engkau ke dengan rahmat aku? Fayaqul birahmatik, dengan rahmatmu ya Allah. Fayaqul man qawwaka ala ibadati 500 sanah. Siapa yang memberi kau tenaga, kekuatan untuk mengabdikan diri kepadaku 500 tahun? Fayaqul anta ya Rabbi. Engkau lah ya Allah. Fayaqul man anzalaka fil jabalin fi wasatil lajjati wa akhrajal ma'al 'azbi minal malihi wa akhraja laka rummanah kulla laylah. Siapa yang tempatkan kau di atas puncak bukit, di tengah-tengah gunung, di tengah-tengah laut, dan mengeluarkan kepada engkau air mata air yang fresh di tengah-tengah laut yang masin, dan mengeluarkan bagi engkau buah delima setiap hari,
Wa innama takhruju fi sanati marratan wahidah, sedangkan delima ini berbuah setahun sekali. Wa sa'altani an aqbida ruhaka sajidan, dan engkau minta aku untuk mengambil nyawamu dalam keadaan engkau sujud. Fa fa'altu zalika bika man fa'ala zalik. Lalu aku pun buat macam mana yang kau nak. Siapa buat semua tu? Fa yaqul anta ya rabbi. Qal, Allah pun berkata pada dia, fa kullu dhalika bi rahmati, semua itu dengan rahmatku. Wa bi rahmati adkhiluka al-jannah, dan dengan rahmat aku juga aku masukkan engkau ke dalam syurga. Adkhilu 'abdi al-jannah, masukkan hamba ku dalam syurga. Fa ni'mal 'abdu kanat فنعم العبد كنت يا عبدي فيدخله الله الجنة. قال جبريل عليه السلام إنما الأشياء برحمة الله. Alangkah bahagianya engkau wahai hamba-Ku, kerana menjadi alangkah fani'mal 'abdu kunta ya 'abdi. Engkau ni memang jadi hamba yang sangat-sangat baik dulu. Fayadkhuluhu Allahul jannah, dia masuk dalam syurga. Dan Jibril kata apa? Semuanya, segala-galanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi insya-Allah sampai di sini sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah ada sekali lagi, satu episod lagi, kita tukar bab, kitab belum lagi. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta maaf, salah silap saya bercakap. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini orang yang mendengar kebaikan dan mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.